Kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pendek-pendek ya. Kata-kata sebab tuan-tuan tak panjang mana, boleh ingat. Siapa yang boleh ingat, alhamdulillah. Tak boleh ingat bahasa Melayu, ingat bahasa Arab, tak ada masalah. Tak ingat bahasa Arab, Melayu terjemah, kita beri terjemahan. Ingat, Abu Bakar kata jelas. Yang sekarang Umar kata apa? Dan Umar radhiyallahu anhu, kita maklum dalam sejarahnya seorang cukup hebat, merupakan khalifah Islam yang kedua, yang memerintah 10 tahun sebagai khalifah Islam yang kedua, merupakan ahli syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan merupakan mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Hafsah anaknya, isteri Nabi kemudiannya, dan beliau dengan sejarah perjuangannya cukup hebat, digelar Al-Faruq, yang boleh membeza di antara yang benar dan salah, yang hitam dengan yang putih, yang baik dan yang berdosa. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sejarah ringkas. Baik, apa dia kata? Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mali. Pendek tapi menepati kefahaman beragama yang kita nak cari dalam hidup sekarang ini. Pegang yang ini, kita selamat. Apa kata Umar? Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mali. Kemegahan dunia ini dengan sebab harta, tetapi kemegahan di hari akhirat dengan sebab amal salih. Allah, kata-kata yang tajam, pendek, ringkas, tajam, bermakna dan cukup bermanfaat. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil amal. Kemegahan dunia ini dengan sebab ada harta, tapi ingat, kemegahan di alam akhirat dengan sebab amal salih. Tuan-tuan, neraca amal, neraca yang benar. Hari ini orang boleh rasa hebat, rasa bangga, dibanggakan. Sebab apa? Pangkat, harta. Orang boleh rasa hebat, baik orang melihat orang yang ada harta, dia rasa kah sebab apa? Aku kaya, aku hebat. Orang yang tengok pun, oh hebat dia, dengan rumah kediaman yang mahal, kereta besar. Contoh, ini antara isu dalam situasi kehidupan kita semasa. Dalam minda kita ada tu, tuan-tuan. Tengok orang dengan nilai kemegahan dunia, tengok orang kaya lebih, Allah hebat dia, tahulah kerja apa, gaji sebulan agaknya 18,000, 20,000, 30,000, sejuta setahun ke, 2 juta setahun ke, 10 juta setahun ke, sebulan sejuta ke. Nilai kita akan terasa. Maksudnya ialah, bila tengok kemegahan dunia ini, orang akan rasa hebat. Apalagi orang berharta, mungkin kerana tidak ada agama cukup, dia rasa akulah hebat. Jadi akhirnya kemegahan dunia itu orang cari, rebut. Tapi kata Umar bin Al-Khattab, sebenarnya kemegahan yang paling abadi ialah amal salih di alam barzakh sana, alam akhirat sana. Saya tak nak bincang panjang, saya nak ringkas saja, tapi saya nak ambil kesan saja. Ini menunjuk kepada kita suatu keadaan moral dalam hidup beragama ini, inilah dia. Sedangkan pada hakikatnya kita tak nafikan dunia itu satu rezeki, satu nikmat, satu kelebihan yang dapat, alhamdulillah. Tetapi hari ini ada orang melihat dalam kacamata dunia segala-galanya. Bila harta banyak, segala-galanya, sehingga orang akan cari harta itu dalam keadaan tanpa batas. Ini menyebabkan dosa pahala jangan kira. Penting aku nak dapat apa aku nak cari, peluang keemasan untuk aku tunjukkan aku hebat, dan orang tengok pun aku hebat. Kata Umar, itulah dunia. Ini bukan menafikan dunia itu hak kita, bukan, dunia hak kita. Tapi masalahnya ialah di dunia masuk dalam hati kita, kita rasa megah, hebat, akhirnya amal soleh tak cukup. Sedangkan kata Umar, wa'izul akhirati bisalihil a'mal, megahnya kita di alam akhirat ialah amal yang soleh. Kenapa? Kerana di padang mahsyar nanti, ya Allah minta kita bawa apa dia? Dalam hadis kursi Nabi sebut,
bila kita semua berhimpun di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah tak pandang sikit pun pangkat harta kita miliki, tapi Allah akan sebut dengan perkara jelas, i'tuni bi a'malikum wala ta'tuni bi ansabikum. Hei manusia, berhimpun kamu hari depan aku dengan amal masing-masing. Sekarang masa dengan aku ini, aku nak tengok amal saja. I'tuni bi a'malikum, tolong datang menghadap aku dengan amal. Wala ta'tuni bi ansabikum, jangan datang bawa keadaan pangkat kamu, kekayaan kamu, aku tak nak tengok, kata Allah. Ini hadis kursi. Arti pada masa itu neraca yang utama ialah amalan amal soleh kita. Maka si miskin harta dunia, amal soleh banyak, dia bahagia. Si yang berharta dunia banyak, dia amal soleh ada, dia bahagia. Jadi kebahagiaan di hari akhirat tak kira siapa pun kita, yang mungkin dunia kita tak sama kedudukan, tapi di padang mahsyar kita dengan amal soleh kita sama level di depan Allah Azza wa Jalla. Semua bahagia belaka. Si miskin yang dulu hidup kais pagi makan pagi, contohnya lah, tapi amal solehnya banyak, dia orang paling bahagia di hari akhirat. Si kaya raya, memang dia kaya raya, tapi dia juga ada amal soleh, dia paling bahagia. Tarafnya sama, sebab ketika itu Allah tengok amal-amal soleh kita. Itulah kata Umar, izzul akhirati, kemegahan di hari akhirat amal soleh kita. Jadi tuan-tuan, amal soleh adalah bekalan kita. Amal soleh penyelamat kita. Amal soleh pemandu kita di hari akhir Allah Azza wa Jalla. Ini kita rangsang ini. Sebab itulah maka dalam hidup beragama ni tuan-tuan, mencipta amal soleh, mencetak amal soleh suatu kefarduan yang paling utama sekali. Cetaklah amal soleh walau di mana berada kita, kerana ia adalah harta kita yang kekal di hari akhirat nanti. Baik